pada hari akhirat itu. Begitu dahsyat. Hari akhirat itu begitu dahsyat. Rasulullah beritahu, anda akan berhenti ketawa sekiranya anda tahu apa yang saya tahu tentang akhirat. Rasulullah juga beritahu, roh apabila malaikat maut datang menarik roh kita daripada badan, apabila kita jerit kesakitan, jeritan itu apabila didengar oleh Allah membenarkan kita mendengar jeritan itu, semua makhluk-makhluk yang hidup dalam muka bumi ini akan pingsan. Begitu dahsyat. Tapi ini semua tidak nampak, sebab itu kita tak percaya. Sebab itu sekecil-kecil amalan boleh bawa kita ke syurga. Guru saya pernah ajar, baca doa masuk tandas. Ya Allah, selamatkan saya daripada syaitan betina yang rejam. Baca doa keluar rumah. Baca doa makan. Semua perkara yang kecil. Baca doa sebelum bawa kenderaan. Doa semua ni, dia perkara kecil. Tapi dalam perkara kecil ni, kita letakkan satu akidah yang sangat besar, satu kepercayaan, kekuatan iman yang sangat besar, iaitu secara secara tidak sengaja, kita yakin kepada alam gaib. Apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Quran sampaikan. Sebagai contoh, masuk tandas, kita baca doa. Kenapa kita nak baca doa apabila masuk tandas? Bagi tahu siapa boleh jawab? Kenapa kita perlu baca doa apabila kita masuk tandas? Supaya Allah melindungi kita daripada syaitan. Okey. Ada tak setiap kali kita pergi tandas, syaitan panggil kita? Hai, Ali. Hai, Brother Gani. Ada? Hai, Uncle Ramesh. Ada tak? Ada nampak syaitan tu? Ada tak dalam tandas syaitan tu, ada tak? Kita nampak tak? Tak nampak, Ustaz. Tak nampak. Tak nampak. Tapi kita baca doa itu secara tidak sengaja kita membenarkan diri kita percaya apa yang Allah sebut. Allah sebut dalam Quran, wahai Adam, syaitan adalah musuh yang nyata kepada kamu. Sentiasa berwaspada dengan dia. Jangan mendekati dengan dia. Tengok. Takwa yang paling hebat, apa yang Quran beritahu, kita tidak langgar. Tidak larang. Allah sebut, buat. Itu satu takwa yang paling tinggi tau. Tengok. Kita baca doa saja, simple, perkara simple, tapi Allah bagi takwa yang tinggi. Doa makan. Apabila masuk Islam, doa pertama yang saya belajar menghafal adalah, malu juga, tapi kena bagi tahu juga, ikhlas. Doa makan. Doa makan yang saya menghafal dulu. Bila pergi asrama semua, saya kena belajarlah perkara ni. Doa makan kenapa? Supaya menjauhkan syaitan daripada makanan kita. Supaya kita tidak suap makanan itu kepada syaitan. Tidak makan bersama-sama syaitan. Apabila kita makan tidak mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, syaitan akan bersama-sama makan dengan kita. Kembali, siapa orang yang berjaya? Percaya kepada alam gaib. Alam gaib disebut dalam apa? Al-Quran. Sebab itulah apabila kita kata pergi kelas fardu ain ke, pergi Ustaz. 1 bulan berapa kali? 13 kali. Betul lah 13 kali 1 bulan. Kelas zakat. Betul? Selangor. Ya betul Ustaz. 13 hari. 13 hari kan? Ya Ustaz. 13 hari. Ini untuk mualaf. Kalau pergi untuk asal Islam, di sini asal Islam ni ada juga hari ni saya batalkan kelas. Hari Sabtu ada kelas. Semua asal Islam lah, anak-anak orang Melayu belajar dengan saya, insyaAllah dengan isteri saya. Bila saya tanya anak mengaji tak? Mengaji Ustaz, dah mengaji Ustaz. Berapa kali dah khatam Al-Quran? Sebab itu Al-Quran dikata mengaji. Mengaji dengan belajar lain. Buat tesis. Kalau PhD ni, kalau siapa yang belajar kolej semua tahulah. Kalau orang PhD ni dia kata doktor untuk belajar. Betul? Betul Cikgu Soleh?
Ni semua kena tanya orang yang berpendidikan, cikgu. Dia kata buat tesis, buat pengajian. Orang Islam ni kena buat pengajian, sebab tu mengaji. Setiap perkara ni terperinci dalam Quran dan hadis dan ijtima ulama. Bukan selalu pergi depan guru. Okey, hari ni kita orang muka surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Maksud kita kena tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kena tahu. Dalam solat, Rabbi firli warhamni. Sepatutnya lepas solat adalah waktu mujarab untuk makbulkan doa. Tapi sebelum kita doa pun, Rabbi firli warhamni ini, doa antara dua sujud ni adalah doa yang paling hebat. Kalau kita tahu maksud. Pengampunan, rezeki, selamat daripada kematian, kemuliaan, semua ada dalam tu. Tapi kita tidak tahu. Firli warhamni wajiburni. Lepas tu, ini jari pula angkat. Lepas tu tayak jari angkat. Bangun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat. Macam mana kita nak solat? Solat bertemu dengan Allah SWT. Walaupun kita tak nampak Allah, anggaplah Allah nampak kita. Okey. Dalam 2 hari ni kita dipanggil. Sampai 2 hari lah. 1 minggu. Kita dipanggil untuk ambil duit zakat dengan Sultan Agung. Duit zakat saja tak, bukan dia bagi pangkat ke apa. Dia akan panggil, dia ada pegawai-pegawai mereka, akan panggil kita untuk raptai. Siapa di sini tahu raptai? Pernah pergi? Kalau 2-3 hari ada penyampaian ke apa ke, sebelum itu kita kena pergi, dia macam buat latihan. Dari mana kita bangun, dari mana kita pergi, dari mana kita keluar, pakaian apa, dia ada kod pakaian. Semua. Agung itu dicipta oleh siapa? Agung dicipta oleh siapa? Kita semua dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Allah. Agung besar ke Allah besar? Allah besar. Allah besar. Allah panggil 5 kali, ayalah solat, ayalah falah, ayalah solat, ayalah falah. Baru main game. Baru nak buat sesuatu. Datanglah untuk berjaya, datanglah untuk berjaya. Ayalah solat, ayalah falah. Siapa panggil? Pencipta, Allah sang panggil. pencipta. Raja segala raja. Pemilik hari akhirat. Hakim hari akhirat. Panggil. Macam mana kita nak pergi? Sebab itu, solat dipanggil doa. Doa. Kita minta kepada Allah. Macam mana kita nak pergi? Setiap perkataan, setiap perkataan ucapan dalam solat tu kena jelas. Kena jelas. Dia je, tak tahu apa dia nak baca. Laju dia baca. Bismillah, tak perlu orang yang pergi nak kejar jemaah, tak perlu. Baca habiskan, kita ada cara kita nak sambung lepas imam dah salam, ada atau tidak. Bangun, baca, tak perlu kejar untuk imam. Kejar pahala solat. Allah tengok kita setiap kali kita solat, kita berdepan dengan Allah SWT. Satu-satunya agama yang tidak memiliki perantaraan antara sang pencipta dengan makhluk. Kita tidak perlukan pederi untuk memaafkan kita. Kita tidak perlukan air ke sami ke apa ke untuk mengambil hajat kita melalui apa-apa. Kita hanya terus direct dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting. Biasanya kita baca setiap tahun. Saya dah tengok dah. Saya dah ni. Dah banyak kali dah. Dah banyak kali tengok. Perkara yang sama 2 tahun, 3 tahun. Saya tengok ada yang masuk Islam 83. Kenapa saya ambil tahun 83 ni sampai sekarang masuk kelas zakat? Sebab 83 tahun tu saya lahir. Saya lahir 83.
3 tahun 83, 17 hari bulan Mac. Hamba ini, Allah lahirkan hamba ni di muka bumi ini. Tak tahu apa sebab, mesti ada sebab. Okay, macam-macam ujian yang kita lalui. 83 itulah puan tu masuk Islam. So tengoklah berapa tahun dah masuk Islam. Masih belajar perkara yang sama. Tapi masih dedak aurat. Saya bukan mengutukkan, saya bukan mengaibkan. Kita ambil perkara ini untuk menjadi iktibar. Kadang-kadang orang salah faham. Bila saya beritahu tu, ustaz ni suka keluarkan aib lah. Kita kena tahu mana kita nak gunakan perkara jaga aib. Saya ni polis. Saya tangkap seorang pencuri. Saya ni orang Islam. Okay, dengar. Saya tangkap seorang pencuri, perompak. Saya bawa perompak tu depan hakim. Hakim tanya saya pula. Okay, Inspektor Ali katalah. Saya letak DSP lah. Okay, DSP Ali. Apa dia buat? Boleh tak saya cakap dengan hakim? Hakim, mana saya boleh cakap itu aib orang. Nanti Allah marah saya pula. Boleh? Boleh ke saya cakap macam tu dekat hakim? Last dia tak dimasukkan penjara, saya yang kena masukkan penjara. So saya beritahu ni perkara kita untuk ambil iktibar. Kenapa tidak mendadak tutup aurat? Sebab masih ragu-ragu kita akan ada satu kehidupan lepas kematian, meninggal dunia. Siapa ada masih ragu-ragu di sini? Kita ada syurga, kita ada neraka. Kalau orang India cakap, kamu kata ada neraka, ada syurga, ada orang balik daripada syurga neraka tak? Cakap pasal neraka. Biasanya lah. Kalau saya pergi dakwah kepada jiran ke apa ke, ustaz, kubur saya masing-masing lain ustaz. Kubur lain ustaz. Jelas, saya beritahu jelas dia. Kalau kubur lain, saya bagi lighter. Mana saya selalu simpan lighter. Saya bukan merokok. Dekat rumah saya bakar bukor. Saya simpan lighter. Ambil lighter, bakar 10 minit, 15 minit. Kalau 15 minit boleh bakar, tak ada keluar air mata, tak ada luka, tak ada jerit. Dengan syarat, bukan orang kencing manis. Dibagi bahagian kaki. Kalau orang kencing manis bahagian kaki, dia boleh. Sebab kaki ni, kalau kaki saraf rosak, dia tak ada rasa. Ini kena tangan. Orang sihat. Ambil, kalau bakar, boleh tahan 15 minit, tak payah masuk kelas. Tak payah belajar. Buat apa yang kamu boleh buat. Tapi kalau tak boleh, diam-diam. Ikut apa yang Allah sebut. Ikut apa yang Rasulullah sebut. Ikut apa yang diwahyukan kepada kita. Sebab api yang kita gunakan di muka bumi ini berapa kali panas? Api di neraka berapa kali panas? Berapa kali ganda lebih panas daripada api di dunia? Jawablah. 1, 2, 3 orang jawab pun cukup. Berapa kali? Saya pernah beritahu ni. Banyak kali saya pernah beritahu. 70 kali. Api ini pun kita tak boleh tahan. Api neraka boleh tahan tak? Macam mana nak percaya? Macam mana nak percaya ustaz? Sebenarnya Allah dah letak banyak bukti. Siapa di sini pernah makan buah mangga? Kalau dekat Kelantan, sekarang musim buah macam. Puan Alia ni ada dekat Kelantan, Gua Musang. Siapa pernah makan buah mangga? Semua ada kan? Semua ada buah mangga. Saya pun pernah makan buah mangga. Lepas makan buah mangga tu, kita ambil biji benih. Kering dah, warna pun dah coklat, tak ada apa. Lepas tu biji benih tu dibuang ke tanah. Kita membaja, kita mengisi air. Ada tak bunga mangga tu tumbuh balik? Ada ke? Tumbuh balik Encik Ramesh, Sandra Raju, ada tak? Dalam biji benih, Ada. Dalam biji benih yang rosak, dah kering kontang, Allah tumbuhkan balik, daun yang hijau. Daripada daun hijau akan datang dahan yang kuat, ranting yang kuat. Ranting itu akan jadi dahan yang besar. Pokok yang besar, lepas tu berbunga. Dalam bunga tu Allah letakkan 360 jenis antibiotik dalam madu. Lepas tu bunga tu jadi mangga. Pahit, mula-mula pahit, lepas tu masam, lepas tu manis. Lepas tu daun hijau jadi kuning.
Daun kuning dari coklat. Lepas tu gugur balik. Lepas tu mangga petik balik. Makan balik kita tanam. Keluarkan. Tapi asal biji benih tak nampak apa-apa pun. Ambil mikroskop tengok dalam biji benih ada tak? Apa-apa Allah tak. Air mani kita lahir. Sangat kecil. Daripada air mani lah ada otak. Dengan otak 8 ounce ni lah. Manusia boleh cipta kapal terbang yang beberapa tan. Semua ni Allah sembunyikan. Allah mengaibkan. Kalau Allah boleh mengaibkan semua ni, Allah tak simpan neraka syurga untuk kita ke? Allah tak ada perkara yang gaib ke? Akan berlaku nanti di dekat alam kubur. Akan berlaku. Tapi apa kita dengan Allah, urusan Allah ni adalah beriman. Beriman ni bukan hanya mengucap 2 kalimah syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ambil angkat tangan, NGO ni banyak NGO adalah ambil angkat tangan, ambil gambar, masuk Facebook. Hari ini bla 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 kita mengislamkan ini semua. Lepas tu datang Allah. Kita tidak boleh paksa. Kita tidak boleh pasang kamera dekat rumah dia ada solat atau tidak. Tapi tugasan kita ada tak kita sampaikan. Sampaikan apa? Sampaikan bukan pasal solat saja. Bukan ajar pasal puasa saja. Sampaikan, kenalkan siapa sang pencipta dia. Itu matlamat sebenar seorang pendakwah. Sebab itu dalam surah At-Taubah ayat 60. Mualaf ni hanya, dalam Quran mualaf ni disebut hanya sekali saja. Al-mu'alafatun qulubihim. Orang yang menjinakkan hati. Menjinakkan hati terhadap siapa? Terhadap Allah. Kita bagi duit RM100. Orang minta, tiba-tiba orang minta, Ustaz, susah Ustaz. Bagi RM100. Kita bagi. Tapi kita kata apa? Doakan rezeki saya, insyaAllah. Tak. Kita bagi, kita kata zakat, kita kata kita bagi sagu hati. Melalui sagu hati, melalui zakat tu, mesti kita kena bagi tahu sesuatu tentang Allah. Tentang ingatkan dia, kamu ni daripada Allah dan kamu akan kembali kepada Allah. Itu yang Rasulullah selalu buat. Rasulullah bila duduk dengan sahabat, sentiasa beritahu tentang kiamat, hari akhirat, amalan, apa yang berlaku di kubur, apa yang berlaku di akhirat, apa yang berlaku selepas kita kematian, apa yang berlaku apabila kita merentas menyeberangi Siratul Mustaqim, apa yang berlaku apabila kita terima amalan di tangan kiri, tangan kanan, semua manusia ni ingat segala-galanya di dunia. Bila kita di dunia ni orang kata sangat sayang. Kalau kita tanya isteri, isteri saya pun baru dah sampai. Isteri saya tahulah bila saya ajar ni saya ambil contoh, bukan saya burukkan siapa. Isteri kita, suami kita bila kita tanya, bang, engkaulah isteri engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Macam tu. Tapi, apabila kita meninggal, ada tak isteri kita dibenarkan kahwin dengan orang lain? Ini saya nak jawab daripada anda. Ada atau tidak? Kalau seorang suami atau isteri meninggal, boleh tak dalam Islam dibenarkan kahwin lagi satu? Boleh Ustaz. Benda tu haram ke halal? Halal. Halal. Halal Ustaz. Tapi kata, abang, நீங்க தான் என்னோட உயிர் bang, நீங்க தான் என்னோட இதயம், kamulah hati, kamulah otak, kamulah mata, semua. Memang dia sayang. Tapi lepas mati, dia boleh kahwin lagi satu. Sebab apa ini semua berlaku? Anak. Apabila seorang anak Adam sudah meninggal, dia akan tinggalkan 3 perkara apa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Harta yang manfaat, ilmu yang manfaat, anak soleh yang manfaat. Anak soleh dia akan doa. Bila dia akan doa, katalah kita mati 30 tahun, anak kita 30 tahun, 40 tahun, dia akan doa. Sampai bila?
sekurang-kurangnya 90 tahun. Lepas tu dia pun meninggal. Kita kata rumah anak kita, saya akan buat apa saja untuk demi anak. Tapi anak takkan buat apa-apa. Sebab mula-mula dia akan sayang kita. Lepas dia kahwin, dia akan sayang anak dia. Ini hakikat. Ini adalah ekosistem yang Allah bagi kepada kita. Kita masih tidak faham. Allah bagi tahu kita melalui ekosistem ni akhirat yang kekal. Terutama contoh ni boleh dijadikan kepada perempuan. Sebelum kahwin, dia datang, emak yang suara koda, emak yang kali koda, emak bagi karilah, emak tolong buat rambut lah, inilah, itulah, inilah. Saya tak boleh tinggalkan emak lah. Nak tidur dengan emak, nak peluk dengan emak, mami. Tapi lepas anak perempuan tu kahwin, mami ni jadi dummy. Saya pernah tengok. Kalau ada 3-4 orang anak, mereka merebut. Mak, kenapa tak nak datang rumah saya? Ini hakikat. Hakikat. Sebab nak jaga anak dia. Okey, itu anak jenis lagi satu. Ini anak yang baik. Anak yang baik, dia tak jadikan ibu dia sebagai pengasuh untuk anak dia. Dia sangat baik. Dia datang rumah, dia datang semua ni, jaga emak. Okey, katalah pergi Gua Musang ke Kelantan ke apa ke. Dulu dia kata nak peluk mami kan. Sekarang mami akan tanya, ya, boleh tak saya rindu anak 1 minggu tinggallah dengan saya. Sebelum ni kata, mami saya tak boleh tidur tanpa mami. Anak tu cakap apa tahu? Mak, apa mak cakap? Jangan merepek. Besok abang sekolah, kakak sekolah, abang kakak ni kalau adat orang Melayu ni, kalau anak sulung ni dia panggil abang. Kalau perempuan kakak. Kalau ni dia panggil adik. Bermaksud anak dia nak sekolah. Suami nak kerja, dah mula kerja. Saya mesti nak pergilah. Kalau saya ada sini pun hati saya sana juga. Betul atau tidak? Tapi bukan dia benci. Mak dia sayang. Ada tak benda ni berlaku atau tidak? Mengaku Siapa nak mengaku? Ada 2 perempuan saja di sini hari ni. Berapa? 3. Cepat mengaku siapa? Tinggalkan anak suami ke? Kalau pergi rumah mak? Takkan. Semua ini adalah Pernah Ustaz. Ya? Pernah? Mesti pernah. Betul atau tidak? Ini tak boleh tipu sebab saya pun berkeluarga juga. Setuju Ustaz, setuju. Kakak saya pun dulu selalu emak saya kena suap walaupun dia besar. Lepas dia kahwin, ayo saya bertekar kerja itulah, kerja inilah, yang belas sekolah ke pun lah, anak saya bagi sekolah lah. Dia target nak 8A lah, itulah, inilah. Semua. Tapi di sini tengok, siapa yang kekal? Pertama, solat kita kekal. Kita masuk kubur. Malaikat akan datang. 2 orang malaikat akan seksa datang. Nak soal kita. Mungkin isteri kita tak akan bantu. Mungkin dia akan datang bersama-sama kita dengan syurga, dekat syurga. Kalau dia tak kahwin, mungkin dia hidup dengan suami yang lain. Ini halal, bukan haram. Allah benarkan. Tapi solat takkan kahwin dengan orang lain. Solat akan tunggu. Hey, don't touch my man. Jangan sentuh dia. Orang kata kabel kuat. Saya ada fikir punya YB kuat lah. Saya ada itu punya YB kuat lah. Itu kuat lah. Itu semua sekarang tak kuat. Sebab sekarang ni Perdana Menteri besok pagi bangun baru dia tahu. Dia akan tanya isteri, sayang hari ni saya masih Perdana Menteri atau tidak? Sekarang ni politik macam tu. Tak boleh kata kabel kuat. Dulu orang kata kabel kuat. Dulu masa saya belajar, kalau tanya soalan siapakah Perdana Menteri Malaysia? Keempat. Tak perlu keempat pun. Terus kita dapat tulis jawapan apa? Kalau saya masa saya lulus, Dr. Mahathir Mohamad. Betul atau tidak? Kalau kali ini kita tanya kepada budak-budak, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Jawapannya tidak pasti. Semuanya tidak pasti. Isteri kita tidak pasti, anak kita tidak pasti, harta kita tidak pasti. Apa yang pasti? Amalan kita, solat. Solat akan datang. Don't touch my man.
Every day. Ni sejarah dia akan jadi saksi. Tempat solat dia jadi saksi. Sebab itu, apabila kita solat, lepas solat, kita solat sunat, tukar tempat lain. Quran. Malaikat akan datang dan siksa. Apa dia buat ni? Quran akan datang. Don't touch my man. Every day they touch me. Setiap kali dia sentuh saya. Setiap kali dia baca saya. Ada tak ni semua tinggalkan kita? Isteri boleh tinggalkan. Bukan kita marah dengan isteri kita ke apa ke. Kita memang dia nak hidup. Dia tak boleh hidup seorang. Halal. Anak kita dah sibuk dah. Bila kita dah tua, ini hakikat. Tengok. Kalau ayah saya dah meninggal, dikuburkan di tanah perkuburan Islam. Kita pun pergi, alhamdulillah isteri saya pergi dengan isteri bawa cucu dia yang non muslim, dan ada baru cucu angkat semua ni pergi bersihkan kubur ayah saya semua. Di situ saya sekeliling tengok ada kubur-kubur yang sudah jadi kubur terbiar. Bukan anak-anak mereka tidak jaga kubur, bukan anak-anak mereka anak-anak yang derhaka, tapi kata apa, sudah habis tarikh luput. Sudah lama sudah tukar generasi. Faham? Tapi solat, amalan kita tidak akan tukar generasi. Dia sedang tunggu bila orang ni akan datang kubur. Isteri kita belum pasti lagi akan tunggu kita di syurga. Suami kita belum pasti lagi akan tunggu di syurga. Tapi amalan-amalan ini akan tunggu untuk kehadiran pemilik amalan itu di kubur. Jangan salah faham, kubur ni bukan di bawah tanah. Kubur ni, alam kubur, alam akhirat ni adalah alam yang berzah berbeza daripada duniawi. Dia akan tunggu untuk pemilik amalan itu. Dia takkan lari, dia takkan kahwin dengan orang lain. Dia tak pergi kubur sebelah ke kubur itu ke tak. Dia akan tunggu. Sebab itu Saidina Umar beritahu, sekiranya dia tuju satu kubur, sekiranya tempat ini adalah dia tenang, selamat, perjalanan akhirat dia selamat. Kalau tempat ini dia tak tenang, tak selamat, perjalanan akhirat dia tidak selamat. Sekarang percaya tak? Allah letak banyak bukti untuk kita kembali kepada jalan Allah. Tapi cuma kita buat macam ni. Bukan satu mata saja. Tamak dengar. Sebab itu rasuah dikatakan hadiah. Tak tahulah ulama mana cakap. Rasuah dikatakan hadiah. Rasulullah dah beritahu awal-awal dah. Rasulullah bersabda awal-awal dah. Semua maksiat termasuk rasuah, berzina, minum arak, riba, semua ini adalah tidak dianggap sebagai dosa dan perkara yang keji di akhir zaman. Ada hadis akan berlaku di wabah. Lepas itu banjir besar. Banjir besar bukan di Selangor saja, di beberapa tempat. Banjir besar berlaku, India semua. Step by step berlaku. Lepas itu kebuluran. Sekarang kita dah ada ke tahap kebuluran. Kebuluran ni bukan orang jadi miskin. Walaupun kita ada duit, bahan tu tak boleh beli. Betul atau tidak? Ayam dah harga naik tak? Siapa di sini tahu harga ayam 1 kilo? Kalau nak jadi pendakwa, kalau nak jadi ahli politik, kalau nak jadi ketua untuk rakyat, kita kena tahu semua ni. Dah 1 kilo RM9 lebih. Kalau keluarga biasa potong satu paling kecil, jangan ingat dah ustaz ni Afsal nak dakwah, nak ajar agama pasal cakap ayam pula. Islam ni semua, dalam Quran ni semua ada. Potong paling kecil pun potong 16, potong 18. Satu ekor ayam dah RM18. Kalau 5 orang anak, 8 orang anak. Tepung gandum. India sudah berhenti nak ekspor tepung gandum. Tak tahulah, beberapa orang di Malaysia ni mungkin boleh jadi gila. Gila Afsal kalau isteri dia tak ada, tak gila. Suami dia tak ada, tak gila. Kalau roti canai tak ada beberapa lelaki dia boleh jadi pergi masuk hospital sakit jiwa. Roti canai mesti ada. Roti canai mesti ada, tak tahu. Tepung gandum naik, roti canai akan ada atau tidak. Semua produk makanan, bun, sos,
Semua perlukan terpengandung. Tengok Allah dah tarik nikmat. Tapi manusia ingat saya ada duit, saya ada duit, saya ada duit, saya cipta, saya cipta, saya cipta. Apa kamu cipta? Boleh cipta sebutir padi tak? Seperti mana Allah cipta. Boleh cipta setitik darah seperti mana Allah cipta. Tak boleh, tak mampu, tak mungkin. Sebab itu, sampai sekarang orang berusaha mencari kesalahan kekurangan dalam Al-Quran. Ada seorang ustazah, nama dia Ustazah Nazira Nanda Kumari. Ya. Saya bangga beritahu nama dia. Dia adalah salah seorang guru saya. Sekarang dia sudah jadi pangkat PhD dan jadi guru besar dekat Negeri Sembilan, Pusat Dakwah Paroi. Beliau pernah beritahu sekejap. Waalaikumsalam, boleh masuk Sadiq. Pernah beritahu, masa dia belajar dekat Mesir, ada orang Kristian datang belajar bahasa Arab. Dia pun rasa bangga. Kenapa you belajar bahasa Arab suka dengan Islam ke? Tak. Institut Kristian, church hantar dia belajar bahasa Arab supaya untuk mendebat, mencari kesalahan dalam Al-Quran. Tapi boleh cari tak? Tak boleh. Sebab Allah dah cabar. Bukan kamu saja, bawa 10 orang lagi. Kamu tidak boleh pasti akan cari kesalahan dalam kitab Al-Quran ini. Semuanya tidak kekal, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudari semua. Yang kekal adalah akhirat. Jangan dok belajar, pergi durus zakat, pergi kelas zakat, belajar fardu ain. Apa, puasa setiap tahun, puasa, tapi setiap tahun buat terbalik. Zaman dulu ulama menangis kalau Ramadan pergi, ya Ramadan, janganlah pergi, tak tahulah tahun depan saya akan jumpa dengan kamu atau tidak. Tapi sekarang gembira. Besok raya. Sibuk. Tahun ni sibuk lagi. Besok raya ke 3 hari bulan raya. Betul atau tidak? Ada tak di Malaysia ni satu insan termasuk saya lah. Tapi saya ni Alhamdulillah sudah tahu raya ni akan jatuh pada hari pertama. Seperti mana jatuh tahun ni. Sebab memang dalam Islam ada ilmu falak. Dalam ilmu falak ni kita boleh anggarkan waktu solat untuk 360 hari. Takkan kita boleh anggarkan bulan tahun ni berapa hari puasa. Tapi cuma protokol itu kena diberitahu oleh pemegang cop mohon rasmi. Faham? Kita boleh tahu. Kalau kita belajar kita boleh tahu. Tahun ni puasa berapa hari. Okey? Sibuk. Nak buat semua rakyat terkejut. Rendang semua resipi korang. Ala kadar. Tapi ada tak zaman sekarang orang sibuk, risau, Ramadan akan tinggalkan kita. Syawal. Sahabat pernah tanya dengan Rasulullah SAW. Raya. Lepas Ramadan kita ada berapa hari raya? Raya 1 hari saja. Tapi di Malaysia, Ustaz kita puasa 30 hari, raya pun 30 hari. Buat lah, tak ada masalah. Tapi jangan lupa di dunia ini kita ada ke tahap akhir zaman. Apa yang hadis beritahu, apa yang Quran beritahu sedang berlaku. Bersiap sedia untuk ke dunia akhirat. Termasuk saya untuk mengkuatkan takwa, cakap pasal takwa, cakap pasal solat senang. Tapi nak buat itu susah. Lagi-lagi takwa yang paling hebat adalah kita takut dengan Allah apabila bersendirian. Kalau kita takut dengan Allah apabila bersendirian, ada tak akan berlaku gejala rasuah? Berlaku tak gejala rasuah kalau takut bersendirian? Under table, hadiah. Akan berlaku tak? Anak luar nikah, zina. Kalau takut bersendirian. Sebab zina ni orang melakukan tempat yang sembunyi. Tapi sekiranya percaya ada malaikat dan di kiri dan kanan, akan catat pahala dan dosa kita, mereka akan buat tak? Takkan buat. Sehingga kita terapkan, kita ada satu kehidupan selepas meninggal dunia, sehingga kita faham perkara itu,
masalah dunia tidak akan selesai. Percaya kepada akhirat. Percaya kepada akhirat. Percaya kepada akhirat. Akhirat itu pasti. Tak boleh lari. Sebab ramai yang saudara baru jumpa saya. Hari itu pun ada saudara baru jumpa saya. Kita syahadakan tahun lepas. Saya tanya solat tahu tak? Tidak tahu Ustaz. Kenapa? Tak ada orang ajar Ustaz. Tapi saya cek kedatangan dia melalui kebanyakan ustaz-ustaz yang ajar di lembaga zakat adalah semuanya bersaudara seperti orang Islam, kawan-kawan kita. Saya beritahu setiap hari 13 kelas dia masuk penuh. Tapi kenapa masih tak boleh solat? Tidak mengaku. Sebab niat yang lain. Sebab itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh pastikan seorang itu beriman atau tidak. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, kita kena pantau, kita kena beritahu. Ujian itu bukan orang yang masuk Islam. Ujian itu adalah kepada diri kita yang sudah masuk Islam, diri kita yang mencari keredaan Allah. Kita sampaikan atau tidak? Ada tak dalam Quran Allah sebut, kalau nak masuk Islam kita kena daftar? Tak. Kita daftar masuk Islam tak? Syahadah ada. Tapi lepas syahadah Allah beritahu apa matlamat syahadah ni? Menjagalah diri kamu. Selamatkanlah diri kamu, diri kawan kerabat kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kita dah syahadahkan, tapi masih buat perkara yang syirik. Perkara yang syirik. Tapi apa gunanya dia selamat daripada api neraka tak? Ada orang pergi komplain dekat zakat, Ustaz. Kalau tak bagi duit, saya akan keluarlah. Saya nauzubillah min zalik, saya lebih hidup, lebih aman apabila saya Kristian, Ustaz. Apabila dia katakan, Ustaz, kalau tak bantu saya akan murtad, sebenarnya dia ingat dia belum murtad lagi. Tapi sebenarnya apabila dia keluarkan kenyataan Ustaz, apabila tak dibantu saya akan murtad, dia sudah murtad sebenarnya. Tak tahu macam mana Ustaz handle kes ini. Sepatutnya apabila kita bantu dia bagi duit, kita kena bagi dia ucap semula. Suruh dia solat taubat bersama-sama. Kita ni pernah buat. Kita ni saya tak mau beritahu nama. Ada sahabat, dia masuk Islam, tak tahu dia pergi mana tinggal ni. Kita ucapkan balik, syahadahkan balik. Minta ampun untuk dia dan kita semua. Sebab lalai. Belum jadi, kata ingat, belum jadi murtad. Bila dah kata melalui mulut, saya akan murtad, dah habis dah. Sebab iman ni, syahadah ni berfungsi dengan 3 cara. Melalui mulut, melalui hati, melalui perbuatan. Faham? Perkara-perkara ini semua kita kena faham. Sebelum solat, sebelum belajar puasa, sebelum belajar solat, sebelum bayar zakat, untuk siapa kita buat semua ni. Itu sangat penting. Kalau itu tak masuk dalam akal, tak masuk dalam hati, akhirat tak masuk dalam hati, kita tidak fikir kita akan ada satu hidup selepas kita mati, masalah dunia tidak akan selesai. Okey? Hari ini selesai kelas hari ini. Sebab saya ni bila saya ajar, saya takkan ambil buku terus macam drama. Saya tak nak buat drama lakonan. Director tulis, saya baca. Sebab orang yang jadi aniaya adalah penonton. Faham? Kamu ikut apa yang saya ajar. So, saya akan, apa yang berlaku dalam kehidupan, apa yang saya kecap, apa yang hari ini saya belajar, saya akan sampaikan. Tapi sekiranya kalau saya orang yang baru masuk kelas lah, tapi sekiranya saya nak ajar bab, saya akan letak dalam Google link tu hari ini apa. Okey, hari ini fiqh pasal ibadah korban, puasa. Kalau saya tak letak apa-apa, perbicaraannya adalah umum. Tauhid penting daripada fiqh, tauhid sangat penting, akidah sangat penting. Akidah tauhid ni betul, baru fiqh akan betul. Kalau tak, macam kita buat rumah lah. Kalau tanpa tak kuat, kita bina rumah, kita buat balcony, kita buat mosaik, kita buat letak itu, letak ini, beli akuarium itulah, inilah semua ni. Tapi tanpa kuat, rumah tu selamat tak? Tanpa tak kuat, rumah tu selamat ke? Cuma dia je. Kalau tanpa tak kuat, rumah tu selamat tak? Tak. Tak. Bila-bila boleh runtuh.
Akidah ni seperti tapak. Kita buat tapak yang kuat. Sentiasa letak building, konkret. Sentiasa kena cek. Hari ni masa saya bawa sahabat saya, Ramesh, dia tunjuk satu bangunan. Saya pun tak tahu Ustaz, macam mana dia luluskan. Sebab ada sungai sebelahnya. Sebab nak pastikan bangunan itu tidak runtuh. Sebab kita kena cari tapak yang kuat. Begitu juga akidah. Kita kena letakkan tapak yang kuat. Akid. Ikatan yang kuat. Okay, insyaAllah. Okay, sekiranya saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ustaz, nak tanya. Ya. Kalau suami meninggal, isteri boleh pergi kubur tak? Kalau suami meninggal, isteri boleh pergi kubur tak? Kenapa tak boleh pergi? Kenapa tak Apa boleh hukum pergi? dia, Ustaz? Mana ada apa? Boleh pergilah kalau ada anak, kalau ada abang ke apa ke, ahli keluarga ke. Sebab saya tengok dalam TikTok kan baru ni, dia orang kata tak boleh pergi. Apasal tak boleh pergi? Itu yang saya pelik tu, kenapa tak boleh pergi tu? Ada dalam ni. Tak, tapi sebenarnya boleh pergi. Mungkin timbul fitnah. Kalau seorang-seorang pergi dekat kubur tu duduk satu orang, timbul fitnah. Kalau ada anak, kalau ada keluarga, pergi, pergi doakan, boleh siram air semua. Tapi sebenarnya dalam Islam, kubur ni tak penting. Orang dengar ni jangan salah faham. Saya ni Wahabi, bukan Wahabi. Saya beritahu apa yang Rasulullah beritahu. Kita ni tak boleh tinggikan kubur. Kita tak boleh letak batu ke bina kubur besar-besar. Apabila dikubur, kita ingat untuk ziarah. Ziarah kubur dalam Islam ada. Ziarah kubur dalam Islam ada. Kalau perempuan tak boleh ziarah kubur, macam mana isteri emak Rasulullah pergi ziarah kubur ayah Rasulullah? Ada kan? Dalam cerita sirah ada. Boleh ziarah, tapi jangan memulia-muliakan kubur tu. Jangan 100%. Jangan ingat suami kita ni hidup dalam kubur tu. Perkara yang lebih baik adalah sentiasa bersedekah. Sentiasa bersedekah, sentiasa sedekah Al-Fatihah. Yang paling baik, jangan lupa sedekah Al-Fatihah untuk diri kita, untuk arwah kita semua. Tapi bagi mualaf ni jangan risau. Setiap tahun, ini amalan saya tak beritahu dengan siapa dan tak terlibat dengan persatuan NGO yang saya bertugas. InsyaAllah, setiap tahun bila saya pergi masjid ke apa ke, saya sentiasa niat Al-Fatihah untuk Rasulullah, untuk guru-guru saya, untuk orang yang berjuang untuk Islam, dan juga saya niat semua mualaf di seluruh dunia, arwah-arwah mualaf di seluruh dunia, saya akan hadiahkan Al-Fatihah. Sebab kita tidak tahu, ada yang macam keluarga ni langsung tak ada orang nak baca Al-Fatihah untuk dia sebab dia seorang saja masuk Islam. Ini satu amalan saya. Bila saya sedekahkan Al-Fatihah, bukan setiap orang saya bayar RM1 ke apa. Al-Fatihah free saja. Bacalah tapi pahala dia banyak. Cuma orang dah sempitkan pemikiran kita, terutama orang Islam di Malaysia. Bila kita kata anak sakit, Ustaz, anak saya sakit Ustaz. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, anak saya belum matilah. Apa saya cakap ni? Sebenarnya bukan. Kalau kita menimpa musibah, orang beriman akan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, anak saya belajar Ustaz. Oh, Al-Fatihah untuk dia. Oh, mana boleh. Al-Fatihah untuk orang mati tak ada. Al-Fatihah untuk diri kita pun boleh. Jangan sempitkan Islam. Lagi satu, jangan belajar ilmu dengan TikTok, Google Meet semua. Kalau boleh, belajar dengan buku. Saya selalu beli buku. Saya selalu kongsikan buku. Banyak. Saya cari-cari. Bila tanya soalan, kalau saya tahu, saya akan ajar. Kalau saya tak tahu, saya akan rujuk. Rujuk Google. Dalam Google itu saya carikan kitab itu, saya pergi beli juga. Ataupun ada Shopee, saya akan cari juga buku.
akan baca. Amalkan satu ni amalan membaca. Okey. Alhamdulillah ni pun dah lambat. Besok ada orang yang kalau ke dekat Kedah, Kelantan semua besok mereka kerja. Alhamdulillah saya sentiasa mendoakan untuk keberkatan anda semua. Sesiapa masuk hari ini baru, Alhamdulillah hari Sabtu kita ada dalam bahasa Melayu, hari Selasa dalam bahasa Tamil, hari Ahad Al-Quran. Ustaz Zul, tapi belum tahu lagi Ustaz Zul akan ajar atau tidak. Dia sibuk dengan memanah, ada urusan. Hari Isnin dalam bahasa Inggeris. Okey? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.